Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua yang sentiasa mengikuti kita di laman media sosial Cinta Gaza Malaysia untuk mengikuti isu-isu seputar Palestin dan juga Baitul Maqdis. Baik, hari ini kita nak buat satu reaksi kepada satu video yang telah dikeluarkan oleh seorang influencer antarabangsa ni. Dan video ni dia menceritakan tentang konflik antara Palestin dan juga Israel. Dan kalau kita tengok dekat video ni, rata-rata orang yang komen lah, netizen yang komen kepada video ni, ada yang menyokong, ada juga yang tidak menyokong. Dan hari ini kita cuba untuk menjernihkan keadaan dengan beberapa penjelasan yang mungkin dapat menjawab apa sahaja persoalan yang bermain di fikiran kita selepas kita menonton video yang dikeluarkan oleh influencer tersebut. Baik, yang pertama kita lihat balik bahawa ada scene yang menunjukkan daripada kacamata seorang rakyat Palestin dan kacamata Israel. Jadi ketika dia menunjukkan tentang kacamata seorang rakyat Palestin melihat Israel ni hanya mencemuh mereka, hanya menahan mereka di sempadan, tidak memberikan akses untuk mereka masuk ke Baitul Maqdis dan sebagainya. Tetapi apabila influencer ini menggambarkan daripada kacamata Israel, apa yang dipertontonkan kepada khalayak ramai, orang Arab Palestin ni mengamalkan ataupun menggerakkan gerakan-gerakan teroris ataupun ekstremis dengan menyerang orang-orang Israel dengan roket. Sedangkan apa sahaja yang telah dilakukan oleh orang Arab Palestin terutama di Gaza yang telah berhadapan dengan 3 peperangan bermula pada tahun 2008 hingga 2021 ini telah dimulakan oleh Israel. Bagaimana pula mereka boleh mengatakan bagaimana keadaan ataupun mereka lah yang sepatutnya merasa takut dengan kehadiran, tapi mereka tidak fikir bahawa rakyat Palestin yang berada di tebing barat dan juga yang berada di Gaza merasa takut dengan kehadiran mereka selepas daripada mereka menjajah tanah Palestin pada tahun 1948. Kenapa mereka nak play victim? Kenapa mereka tidak mengatakan berapa ramai rakyat Palestin yang telah dibunuh oleh mereka semenjak mereka menjajah tanah Palestin pada tahun 1948? Dan kenapa mereka tidak pertontonkan itu? Kenapa mereka mudah sangat untuk mempertontonkan bahawa kita ni sebenarnya takut dengan Israel sebab takut dicemuh, takut dimarahi oleh askar Israel, takut ditahan di sempadan-sempadan untuk masuk ke tanah yang telah dijajah oleh Israel? Tidakkah itu satu perbandingan yang tidak adil yang telah dikeluarkan oleh influencer tersebut? Cuba kita bayangkan bahawa Palestin telah dijajah hampir 75 tahun bermula tahun 1948. Tetapi apa yang telah digambarkan oleh influencer tersebut seolah-olah orang Arab Palestin lah yang telah menjajah Israel. Jadi itu satu perbandingan yang tidak adil dan satu perkara yang tidak patut diperbincangkan. Okey, baik. Jom kita pergi ke scene yang seterusnya yang kita nak highlightkan dalam video untuk kita jelaskan kepada masyarakat. Ada satu scene ni pula seterusnya menyebutkan bahawa influencer tersebut melihat orang Yahudi ditendang keluar, dihalau daripada negara-negara Arab di Timur Tengah. Kalau kita tengok pada zaman Khulafa' Ar-Rashidin, kerajaan Islam tidak sesekali menendang orang Yahudi ataupun kaum-kaum ataupun bangsa-bangsa ataupun agama-agama lain, malah mereka menggalakkan, meraihkan kedatangan minoriti-minoriti ini untuk duduk di bawah perlindungan Islam. Dan seperti itu juga kalau kita tengok dalam pemerintahan Khalifah Umayyah dan juga Khalifah Abbasiyah, dan juga yang terakhir adalah Khalifah Turki Utsmaniyah. Kita tengok bahawa mereka semestinya melindungi hak-hak golongan minoriti sama ada Yahudi ataupun Kristian. Pemimpin-pemimpin kerajaan Islam ketika itu sangat menitik beratkan hak-hak kaum minoriti ini. Jadi bagaimana mereka boleh mengatakan kaum Yahudi ini ditendang keluar daripada negara-negara Arab di Timur Tengah, sedangkan mereka ataupun kaum Yahudi ini telah ditendang keluar daripada tempat asal mereka sendiri, iaitu negara-negara di Eropah. Jadi kalau kita tanya balik persoalan kepada influencer tersebut, di manakah berlakunya Holocaust yang sering digembar-gemburkan oleh orang Yahudi ataupun Zionis Yahudi sekarang untuk berpindah ke tanah Palestin? Semestinya di negara Eropah dan bukannya bermula di negara-negara Arab Timur Tengah. Jadi itulah yang mungkin diperlu lihat bahawa negara-negara Islam Arab di Timur Tengah tidak sesekali menghalau orang Yahudi, malah kita melindungi orang Yahudi, kita memberikan jaminan keamanan ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab masuk ke Baitul Maqdis pada tahun 634 Masihi dan memberikan jaminan keamanan kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani. Dan ketika itu juga pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika menang peperangan pada 2 Oktober 1187, maka Salahuddin Al-Ayyubi memberikan jaminan keamanan kepada penduduk Yahudi dan juga Kristian yang berada di Baitul Maqdis.
Jadi bagaimana kita boleh mengatakan bahawa orang-orang Arab ataupun pemimpin-pemimpin Islam ataupun negara-negara yang berada di Timur Tengah ini menghalau ataupun menendang keluar orang-orang Yahudi? Dan perlu kita faham bahawa Islam menganjurkan perdamaian dan Islam tidak akan sesekali menindas golongan minoriti, malah kita memberikan hak yang sama seperti golongan majoriti. Penonton-penonton sekalian, dalam video ini influencer tersebut ada menyebut bahawa ketika mana influencer tersebut duduk kawasan Palestin yang telah terjajah, jadi dia merasakan hak-hak yang diberikan kepada dia sebagai orang Arab dan juga Muslim adalah hak yang sama rata juga diberikan kepada orang-orang Yahudi di Israel. Tapi cuba kita bayangkan bagaimana dengan hak-hak orang Arab yang berada di tebing barat dan juga Gaza, di mana kawasan ini juga sepatutnya diberikan hak yang sama, dan di mana kawasan-kawasan terutamanya di Baitul Maqdis perlu diberikan hak sama rata terutamanya pada orang Muslim. Di mana kita perlu diberikan kebebasan untuk beribadah, diberikan kebebasan untuk menjalankan silibus pendidikan kita sendiri tanpa diganggu oleh silibus-silibus yang cuba diterapkan oleh Zionis ke dalam pendidikan orang Arab Palestin di Baitul Maqdis. Kalau betul lah hak ini diberikan sama rata, saya sarankan kepada influencer tersebut untuk pergi turun ke West Bank, tebing barat dan juga di Gaza. Duduklah seberapa lama dan cuba memahami bagaimana keadaan orang Arab ataupun bangsa yang sama dengan influencer tersebut. Begitu tersepitnya mereka dalam keadaan yang tidak mendapat akses yang cukup dari segi pendidikan, daripada sumber tenaga, dari segi ekonomi. Kawasan-kawasan yang telah ditindas, maksudnya diberikan warning oleh tentera Israel kepada penduduk Palestin ataupun penduduk Arab Palestin itu untuk berpindah keluar, semata-mata kerajaan Israel nak membina satu penempatan haram untuk imigran-imigran Yahudi yang berpindah daripada Eropah dan datang ke Israel. Yang terakhir saya rasa terreact kepada video influencer tersebut adalah berkenaan dengan highlight point yang telah diangkat, iaitu perkataan peace dan juga together. Bagi mereka yang sedang menonton video ini, percayalah bahawa peace itu tidak akan dicapai selagi Baitul Maqdis tidak terbebas daripada penjajahan, segala penjajahan. Dan Baitul Maqdis perlu bebas supaya segala keamanan ataupun perdamaian yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW bahawa Baitul Maqdis ini terletak di dalam bumi Syams ataupun Biladus Syams, di mana jika Biladus Syams ini terbebas, maka segala konflik yang berlaku di dunia ini akan terurai, akan diselesaikan. Maka kalau kita nakkan keamanan, maka Israel perlu berundur daripada Baitul Maqdis, malah bukan saja berundur daripada Baitul Maqdis, berundur daripada keseluruhan tanah Palestin. Dan di mana kita tidak menghalau. Cumanya bagi mereka orang Yahudi yang memang sudah menetap lama di Palestin, mereka ada hak untuk duduk terus di tanah Palestin. Tapi bagaimana dengan mereka yang baru berpindah selepas pada tahun 1916 dan akhirnya makin ramai berpindah pada tahun 1948 dengan merampas tanah-tanah dan juga rumah-rumah ataupun kediaman orang Arab Palestin yang sudah lama menetap di tanah Palestin. Dan satu lagi perkataan yang disebut oleh influencer tersebut, iaitu together ataupun coexistence. Kalau kita nak ada together dan juga coexistence, maka Zionis, Israel ataupun Yahudi perlu memahami bahawa tanah Palestin ini bukan lagi tanah yang dijanjikan untuk mereka, seperti yang telah disebut dalam surah Al-Maidah ayat 21 hingga ayat 25. Maka ketika ini mereka perlu faham bahawa mereka sedang melakukan penjajahan, mereka sedang melakukan kezaliman terhadap penduduk asal di atas tanah Palestin. Di Palestin, kita bukan sahaja ada umat Islam, tapi kita ada juga orang Kristian dan juga orang Yahudi yang sudah menetap lama sepanjang pemerintahan Islam, bermula daripada Khulafa' Ar-Rasyidin lagi. Jadi bagaimana kita boleh mengatakan bahawa tanah ini adalah milik untuk satu kaum sahaja, iaitu Yahudi? Itulah yang telah dilakukan oleh Israel sekarang, iaitu kepimpinan ataupun pentadbiran bersifat etnokrasi ataupun bersifat etnosentrik, berfokus kepada satu etnik sahaja, iaitu etnik Yahudi. Sedangkan tanah Palestin ini ataupun Baitul Maqdis ataupun Biladus Syams ini adalah tanah untuk mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi andai kata mereka merasakan tanah ini milik mereka, maka mereka perlu kembali kepada kitab mereka yang mengatakan bahawa tidak boleh, seperti yang telah dipesan oleh Nabi Musa SAW dalam kitab mereka yang mereka katakan itulah perintah Nabi Musa kepada Bani Israel. 10 perintah yang telah diperintahkan oleh Nabi Musa ini, ada banyak perkara yang telah bercanggah dengan apa yang telah mereka lakukan sekarang, dan mereka sepatutnya kembali kepada agama mereka, dan mereka sepatutnya sedar bahawa segala apa yang telah mereka lakukan ini bertentangan dengan agama mereka sendiri.
Jadi saya rasa influencer ini perlu kembali balik kepada Al-Quran dan juga hadis supaya kita boleh membetulkan cara pandang kita terhadap apa yang berlaku di Palestin dan juga Baitul Maqdis.